Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahukah anda, teknik collage bukan sahaja boleh dihasilkan secara manual, tetapi juga boleh dihasilkan secara digital. Dan saya Cikgu Rafida akan mengajar tentang tajuk collage digital bagi tingkatan 4 di Tutor TV Pendidikan Seni Visual. Murid-murid, apakah itu collage? Baiklah, collage bermaksud teknik potong, koyak, gunting, gam dan kemudian ditampal sesuatu bahan ke atas sesuatu permukaan. Dalam sesi pembelajaran kali ini, cikgu akan mengajar murid-murid cara untuk menghasilkan collage digital seperti ini. Dan dalam sesi pembelajaran ini juga, bahan yang akan digunakan adalah seperti perisian Photoshop, gunting, gam, melting board dan juga pencetak. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghasilkan collage digital menggunakan perisian Photoshop. Boleh kita mulakan sekarang? Baiklah murid-murid, kita mulakan. Baiklah pelajar, kita akan memulakan aktiviti kita. Langkah pertama, cikgu meminta pelajar untuk membuka software Adobe Photoshop. Untuk aktiviti kali ini, cikgu menggunakan Adobe Photoshop siri CS3. Kemudian, laman sesawan Google. Langkah yang pertama, cikgu meminta pelajar untuk mencari imej-imej yang berkaitan dengan topik kita pada kali ini. Dan cikgu memberi tema pada kali ini iaitu bunga-bungaan. Jadi pelajar perlu menaik bunga pada laman sesawan Google dan tekan search ataupun cari. Di sini, di laman ini terdapatnya pelbagai jenis bunga berdasarkan warna dan variasi bentuk. Jadi, cikgu meminta pelajar untuk memilih pelbagai jenis bunga dan juga variasi warna serta bentuk. Setelah pelajar memilih salah satu jenis bunga yang bersesuaian, pelajar perlu menyimpannya di dalam folder dengan cara klik kanan pada mouse anda dan save image as. Namakan fail anda dengan fail bunga supaya senang anda mencarinya. Kemudian klik save. Kemudian langkah seterusnya di dalam Adobe Photoshop. Di dalam perisian Adobe Photoshop, pelajar-pelajar perlu mengenal perkara asas di dalam Adobe Photoshop CS3. Yang pertama, di sebahagian sebelah kiri skrin merupakan tools ataupun peralatan digital yang digunakan dalam Adobe Photoshop CS3. Di antaranya adalah Move Tool, Rectangle Mark Q Tools, Lasso Tools, Crop Tools, Clone Stem Tools dan sebagainya. Dan di dalam aktiviti ini, cikgu hanya menggunakan sebilangan sahaja peralatan di dalam Adobe Photoshop. Baiklah pelajar, kita akan memulakan langkah pertama. Pertama sekali, klik File, kemudian pergi kepada New. Di sini, cikgu akan menentukan sama ada saiz kertas yang akan dicetak pada akhir pembelajaran kita pada kali ini. Untuk aktiviti kali ini, kita hanya menggunakan saiz A4, iaitu kiraan dia adalah 21 bagi melintang, kertas melintang, dan 28 untuk saiz menegak. Pastikan color mode anda berada dalam CYMK color, yang mana ini sesuai untuk pencetak. Klik OK. Dan ini merupakan saiz kertas yang akan dicetak. Kemudian, pelajar diminta untuk mengeksport ataupun memindahkan semua imej yang telah dipilih. Cara klik open, pergi kepada thumbnails
untuk melihat dengan lebih jelas sekali gambar-gambar. Baiklah, cikgu akan mengajar murid-murid cara untuk mengcrop atau memotong gambar-gambar supaya gambar-gambar ini hanya mempunyai imej yang dikehendaki saja. Baiklah, dengan menggunakan magnetic lasso tools, pelajar-pelajar akan dapat memotong gambar imej bunga yang dikehendaki. Klik pada garisan bunga. Kemudian setiap kali anda melalui garisan, anda perlu mengklik untuk memastikan bahawa garisan magnetik ni tidak lari. Dan kemudian anda hanya perlu melalui sahaja garisan-garisan imej tersebut. Jika anda tersilap, anda hanya perlu menekan butang delete pada keyboard anda. Dan dia akan kembali kepada garisan yang sebelumnya. Baiklah pelajar-pelajar, langkah seterusnya adalah untuk menyusun imej-imej menjadi sebuah karya. Langkah yang pertama, klik file, pergi kepada new, sila namakan projek anda. Sila tentukan juga saiz yang akan anda cetak pada kemudian. Saiz yang dipilih adalah saiz A4. Bahagian melintang adalah 21 cm dan menegak adalah 28. Klik OK. Pastikan color mode anda berada dalam keadaan CMYK, yang mana ini adalah bersesuaian dengan pencetak. Klik OK. Pelajar-pelajar, berikut adalah merupakan saiz imej ataupun karya yang akan dicetak pada kemudian, iaitu A4. Langkah pertama, dengan memindahkan latar belakang. Klik open. Kena pasti latar belakang yang telah anda pilih dan anda simpan. Klik pada view, thumbnails dan pilih latar belakang yang bersesuaian. Baiklah pelajar-pelajar, latar ini, imej ini adalah terlalu besar dengan latar belakang final ataupun yang terakhir. Jadi, cikgu akan mengajar bagaimana untuk memotong latar ini menjadi kecil. Pergi pada skrin sebelah kiri anda dan klik pada crop tool. Dengan menggunakan crop tool, tentukan saiz imej latar belakang yang anda kehendaki. Setelah itu, klik enter. Kemudian, klik pada butang move tool dan tarik imej latar belakang yang telah dipotong tadi. Kemudian, tarik imej ini kepada canvas yang terakhir ini. Pastikan imej ini bersesuaian ataupun tepat dengan imej latar belakang. Cara untuk mengadjust ataupun mengubah sesuai, klik ke kanan, klik kiri pada mouse anda serentak dengan button shift pada keyboard anda. Tarik imej ini, kemudian klik enter. Pastikan layer anda tepat dengan imej yang telah anda pilih. Dan pastikan juga setiap daripada imej ini mempunyai layer tersendiri. Ini adalah kerana untuk mengelakkan imej anda daripada bertindih.
Langkah seterusnya dengan memindahkan imej-imej bunga dan juga pasu yang telah dipilih. Pergi kepada File, Open dan cari folder yang telah anda simpan. Klik pada pasu. Pilih pasu yang telah anda potong dan bersesuaian. Langkah ini sama seperti langkah sebelum ini, iaitu menentukan latar belakang. Taruh imej pasu ini ke dalam kanvas terakhir. Lihat pelajar-pelajar, imej ini berada di dalam kanvas terakhir. Kemudian, susun pasu ini mengikut kesesuaian. Cara untuk memperbesarkan imej ini adalah dengan klikkan kiri pada mouse anda serentak dengan shift. Kemudian tarik keluar. Dan imej ini akan bertukar saiz menjadi besar. Klik enter. Baiklah pelajar-pelajar, kemudian kita akan memindahkan semua imej gambar bunga ke atas kanvas ini. File, Open dan pilih folder yang telah anda simpan gambarnya. Klik Thumbnails. Kita pilih pada bunga yang pertama. Kemudian, tarik imej bunga ini ke dalam kanvas. Pastikan imej ini mempunyai layer yang tersendiri. Kemudian, susun gambar imej ini. Susun imej bunga ini bersesuaian dengan pasu. Jika anda mahu kecilkan gambar bunga ini, klik kiri pada mouse anda dan tekan shift serentak. Kemudian, pindahkan bunga yang lain. Jika imej terletak di bahagian belakang seperti ini, anda boleh pergi kepada layer dan tarik letak dia di atas. Susun imej bunga anda bersesuaian dengan bersesuaian. Pastikan anda menyusun imej bunga anda bersesuaian.
Alihkan ke semua gambar bunga. Jika murid-murid ingin menukar warna bunga ini kepada warna lain, klik pada gambar bunga ini, kemudian pergi kepada image, pergi kepada adjustment, kemudian hue and saturation. Pelajar boleh menukar warna-warna bunga ini kepada warna yang lain. Jika pelajar ingin menimbulkan tekstur pada bunga ini, pergi kepada filter, pilih tekstur yang anda inginkan. Jika murid-murid ingin menambah tulisan pada karya ini, pergi kepada skrin sebelah kiri anda dan klik ruangan T, Horizontal Type Tool. Pelajar juga boleh menghasilkan pelbagai jenis turutan huruf, seperti ke bawah, vertikal ataupun horizontal. Klik pada canvas dan pilih pada tulisan-tulisan. Klik size dan juga warna.
Jika pelajar ingin mencetak, hanya perlu klik pada file dan print. Sebelum itu, pastikan sambungan wayar ke printer anda telah dibuka. Murid-murid, ini adalah contoh hasil kolaj digital yang telah cikgu hasilkan. Sekian, tamatlah sudah sesi pembelajaran topik kolaj digital pada kali ini. Selamat mencuba dan jumpa lagi dalam topik pembelajaran lain.